Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Nov. Nama aku Amirul. Hari ini aku nak bercerita kisah seram yang dikongsikan oleh Kak Ima berkenaan seorang pemuda di kampungnya telah terjadi satu perkara misteri. Sebelum aku nak memulakan cerita ni, pada yang baru singgah ke channel ni ataupun yang dah lama singgah ke channel ni, jangan lupa tekan subscribe dan tekan bell notification supaya hampa tak ketinggalan di video-video terbaru yang akan datang. Okey, Kak Ima ni dia berasal daripada Perak. Tapi daerah mana tu aku tak boleh nak bagi tahu, itu antara rahsia aku dan juga Kak Ima, sebab Kak Ima sendiri yang meminta daripada aku, jadi aku minta maaf banyak-banyak sangat. Aku jadi terpaksa aku kena rahsiakan. Okey. Cerita ni berlaku pada tahun 2002. Ada seorang pemuda ni, dan sebelum aku nak start tu, aku minta maaf banyak-banyak sangat, dan aku pun terpaksa rahsiakan juga nama sebenar pemuda ni. Sebab yalah, pertama aib orang lah. Aku kalau boleh, kita kena jagalah kan. Sebab Kak Ima ni dia cerita pasal orang kampung dia, jadi aku tak boleh nak directly lah apa nama sebenar si pemuda ni. Jadi aku tukarkan nama dia jadi Kasim. Okey, Kasim ni dia bekerja sebagai security sekolah. Dia bekerja tu dalam 2 tahun. Okey. Ketika itu, dalam masa tu umur Kasim dia dah 20 tahun. Kasim ni sebenarnya dia ni kira orang susah jugalah. Jadi Kasim ni dia menetap dengan abang dia di rumah pusaka orang tua mereka. Nak dijadikan cerita, satu hari ni ada orang kampung tu nak jual tanah sebanyak 3 relung. Kasim yang bekerja sebagai security tu, dia boleh beli tanah 3 relung. Dia bukan beli melalui macam loan ke apa ke. Dia beli cash, tunai. Jadi, orang keliling tu dah jadi heran. Mana hang dapat duit? Kan? Itu jadi tanda soal lah. Selepas tu, beberapa bulan kemudian setelah dia beli tanah tu, dia bangun pula rumah. Rumah tu pula ada 6 bilik. Hampa bayangkan luas tak luas lah. Itu pun masa dia buat rumah tu, dia bayar secara tunai. Tak ada hutang-hutang punya ni. Jadi, lagi orang keliling kampung tu jadi makin heran. Mana si Kasim ni dapat duit? Dekat situ dah jadi buah mulut orang lah. Orang pun mulalah duk kata Kasim ni nak kata mencuri. Dah juga kan. Setahu aku dia pergi kerja, balik kerja. Paling-paling pun dia pergi pekan. Ada pula orang duk reka-reka lah kan. Jadi buah mulut orang kan. Duk reka, duk kata dia ni, aku rasa dia ni duk pergi ni. Pergi sekian-sekian macam ni apa semua ni. Jadi buah mulut orang apa semua. Lalai sekali kira, yalah, bila orang dah terkejut dengan Kasim kan. Abang dia juga yang kena tempias kan. Kadang-kadang datang orang kampung apa semua ni main tanya, ni aku minta maaf lah, aku bukan nak sibuk apa ni pasal adik-beradik hampa ni kan, tapi aku nak tanya sikit lah, adik hang ni kerja apa kan? Setahu aku dia kerja sebagai security sekolah. Mana dia dapat duit boleh beli tanah sampai 3 relung, lepas tu dia boleh buat rumah sampai 6 bilik. Lepas tu jawab abang dia, saya sendiri pun tak tahulah. Yalah, saya ni sebagai abang dia kan, jadi yang selebih tu pakcik kena tanyalah kepada adik saya kan. Sebab saya ada juga tanya, dia cakap dia ada buat satu projek ni, projek tu, wallahualam lah. Saya sendiri pun tak tahu. Okey, nak dijadikan cerita, jadi pernah lah satu hari tu orang pergi tanya dekat Kasim ni, Sim, hang ni kerja apa? Setahu aku hang ni kerja security sekolah. Tiba-tiba hang boleh beli tanah 3 relung. Lepas tu hang boleh dalam masa tak sampai berapa bulan kemudian hang boleh buat rumah sebanyak 6 bilik. Hang ni cukup hebat lah Kasim. Muda-muda lagi. Memang betul aku sokong apa hang buat ni. Tapi aku nak tahulah hang ni buat benda semua tu, duit tu datang daripada mana? Jadi Kasim ni pun jawab lah kan, saya ni main saham apa semua ni, saya dengan kawan saya lah. Oh, lagu tu ke? Lepas pada tu, heboh lah satu kampung kan. Apa ni yang menyatakan apa, Kasim ni main saham. Jadi orang keliling kampung percayalah. Yalah, nak kata dia mencuri pun tak logik akal ke. Barang-barang dalam kampung tak pernah ada hilang pun. Paling-paling pun Kasim ni dia pergi kerja,
Lepas tu balik kerja. Pergi kerja, balik kerja. Paling-paling pun dia pergi pekan, beli barang lauk ke apa benda ke apa semua. Mai balik rumah. Itu je. Jadi setelah siap rumah yang Kasim impi-impikan tu, jadi Kasim ni dia pergilah duduk rumah tersebut. Kasim ni ada juga pelawar abang dia, tapi abang dia memilih untuk duduk di rumah pusaka orang tua mereka. Nak dijadikan cerita, Kasim ni makin hari hidup dia ni makin mewah lah. Walaupun dia tu masih bekerja sebagai security. Satu hari tu abang Kasim ni, dia jumpa lah Kasim kan. Apa bincang lah, kira tanya betul-betul, hang ni duit ni dapat daripada mana. Lepas tu kira Kasim ni dia dah macam panas telinga lah, dia kata lah, hang ni kira tak percaya kat aku lah. Aku ni adik hang tau tak. Hang boleh nak fikir aku bukan-bukan ke? Lepas tu abang Kasim jawab lah, aku tak ada fikir bukan-bukan. Tapi hang jujur dengan aku. Aku bukan siapa-siapa. Aku abang hang, darah daging hang. Hang cuba share dengan aku. Bukan sebab apa. Aku pun dah panas telinga sebenarnya. Daripada orang duk kampung duk mengata apa adik aku duk macam ni. Bila orang duk mengata hang, berkenaan mereka pun duk mengata aku sebab aku ni abang hang. Hang ni cubalah fikir sikit, buka lah mata hati hang sikit. Apa-apa orang duk kata pasal hang, aku duk merasa. Aku terasa juga. Lepas tu Kasim pun dia jawab benda yang sama. Aku main saham bang. Aku berapa kali nak abang kat hang. Aku main saham bang, saham. Hang faham ke tak? Lepas tu abang kepada Kasim ni dia nak redakan cerita apa, dia tukar lah topik, dia buat-buat lah tanya macam ni lah Kasim, hang ni pun dah banyak duit dah, hang ni bila pula nak kahwin? Lepas tu Kasim pun dia jawab lah, aku pun tak bersedia lagi, aku pun rasa banyak lagi yang aku perlu kukuhkan lagi. Okey, Alhamdulillah lah bila dia dah jawab kat abang dia lagu tu. Satu hari berlaku satu perkara yang pelik. Satu hari tu Kasim dia nak tidur tau. Dia nak tidur. Lepas tu dia terdapat bau yang sangat busuk dalam rumah dia tu. Kasim dia tak boleh nak tidur lah. Sebab kan bau tu meloyorkan apa dia punya tekak sampai hidung dia pun dah apa tak tahan kan. Lepas tu dia pergilah tidur rumah pusaka orang tua dia. Keesokan hari tu pula, selepas Kasim ni balik rumah, ke rumah ni lah, rumah yang dia usahakan tu lah, dia rasa dalam rumah tu dia tu, okey, dalam rumah tu sepatutnya dia seorang je tinggal. Yalah dia dah jemput abang dia tak mau. Jadi satu apa malam tu dia rasa macam ada benda yang temankan dia tau. Tapi bila dia toleh ke kiri ke kanan tu tak ada apa. Sebab apa? Bila dia berjalan je kan, seolah-olah kata ni Kasim, ni katalah apa ni, macam benda tu ikut sebelah dia dah. Tapi bila dia toleh kiri kanan macam tak ada orang. Jadi Kasim ni dia dah rasa heran lah. Dia dah rasa macam tak disenangi lah, senang cerita lah. Jadi satu hari tu Kasim bila dia tengah nak memasak tau dekat dalam rumah dia tu, tiba-tiba Kasim dia ternampak tau makhluk tu keluar apa ni daripada sudut dinding. Dia macam tembus tau. Kasim dia macam terkejut lah. Dia terkejut and then dia pun kelang kabut lari pergi rumah pusaka orang tua mereka. Lepas tu bila abang dia tanya, hang ni awaknya kan, tiba-tiba dia apa semenjak 2-3 menjak ni hang duk main sini je, main tidur sini, awak rumah sana tu kenapa? Ada hutang alung ke? Lepas tu kata Kasim, apa hang ni, aku beli cash tu, mana ada aku hutang apa semua tu tak ada aku berhutang semua tu atas usaha aku sendiri. Selepas tu banyaklah kejadian kan. Kasim kadang-kadang dia tidur, dia ada ternampak satu lembaga hitam tidur sebelah dia. Satu hari tu Kasim ni dia dah tak tahan. Sebab apa? Sebab gangguan-gangguan misteri ni. Jadi Kasim ni pun dia tanyalah pendapat dekat abang dia. Bang, aku ni selalu kena ganggu tiap-tiap malam macam ni apa semua. Hang ada tak? Boleh tolong tak aku? Buatlah apa patut kan. Kok hang ada kenalan-kenalan yang boleh tolong aku ke. Jadi abang Kasim ni suggestkan macam ni. Apa kata kita buat apa jumpa imam. Jadi depa pun pergilah sekali serentak.
Okey, masa depa jumpa imam tu, imam pun apa cakap macam ni lah. Kita pergi rumah yang awak kata tu, insya-Allah saya tak berani nak janji dengan awak, tapi dengan izin Allah, insya-Allah saya akan usahakan apa yang terbaik, insya-Allah. Jadi bila tiba di malam hari, jadi depa pun sampailah. And then imam tu pun dia tengoklah keliling rumah. Imam tu tanya baik-baik dekat pada Kasim ni. Macam ni Kasim, aku nak tanya hang betul-betul. Hang jujur aja, tak apa. Ni tak ada orang lain tahu. Ni antara aku, hang dengan abang hang. 3 orang ni je kita apa yang boleh dengar. Cuba hang cerita dengan aku jelas-jelas. Hang duit hang ni dapat daripada mana? Hang ni bekerja, setahu aku hang kerja security lah, dan apa seperti yang dia tahulah, orang keliling kampung pun tahu. Hang ni kerja sebagai security sekolah. Jadi Kasim, waktu tu lah Kasim dia mengaku, dia ceritalah balik. Selama ni, duit yang dia beli tanah, dia boleh buat rumah dan dia boleh beli pelbagai-bagai barang-barang, apa barang-barang yang mahal apa semua ni. Punca dia main nombor. Dia bukan puja nombor tau. Kasim ni kerja dah bila dia duduk dalam pos security dekat sekolah tu. Kerja dia main kutak-katik nombor lah. Duk main cai-cai nombor pun semua ni. Sebulan dia cerita lah, dia mengaku lah. Sebulan paling-paling tak ada pun dia boleh kena 60k. Hampa cuba bayang lah, mewah tak mewah. Boleh beli tanah sampai 3 relung. Boleh buat rumah dalam 6 bilik apa semua tu. Lepas tu kata imam tu lah, macam ni lah. Duit yang hang pakai ni duit tak berkat. Jadi dengan senang aku nak cakap ni pun berat sebenarnya. Aku harap hang boleh terima lah apa yang aku cakap ni noh. Hang sebenarnya hang kena cuci balik duit hang ni. Jadi sebenarnya Kasim ni dia dah berat dah hati bila nak kena cuci balik apa semua tu. And then dekat berbulan-bulan jugalah, akhirnya kira Kasim dia buat keputusan dia. Yalah, dia pun dah malas nak main nombor dah. And then dia pun nak kira berhentilah. Dia nak taubat, dia nak kembali ke jalan yang benar. Jadi dia pun putuskan apa keputusan dia tu. Dia jual segala-galanya yang dia ada tu. Kira nak cuci balik lah. Dan dia tak mau satu sen pun. Dan selepas tu alhamdulillah dia pun hidup kembali normal. Walaupun susah nak dapat duit, tapi yang penting halal. Dan beberapa tahun kemudian alhamdulillah Kasim ni dia jadi apa, dia buka kedai makan lah, dia buka warung dia sendiri. Okey, pengajaran dia dekat sini, kita ni nak kaya, tapi kita ni jangan ambil langkah mudah. Jangan kita ni tentu dengan benda-benda judi. Okey, sampai di sini saja perkongsian untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ni. Sekiranya kalau hampa ada cerita-cerita seram yang hampa ingin share, hampa boleh DM aku di Instagram ataupun boleh hantar direct ke Gmail aku yang tertera ada di bawah. Sekiranya kalau video ni best, hampa jangan lupa tekan like, komen and share pada kawan-kawan, dan jangan lupa tekan subscribe, tekan juga bell notification supaya hampa tak ketinggalan di video-video terbaru yang akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.